Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam 5 Ramadan untuk siri yang kelima. Topik yang kita akan bincangkan adalah kepentingan kajian. Okey, kita straightforward. Okey, kita bincangkan apa maksud secara ringkasnya, apa itu kepentingan kajian adalah. Okey, dia merupakan satu penemuan, penyelidikan dan kemanfaatan. Jadi dalam sebuah penyelidikan tu kita menemukan yang dipanggil sebagai output, outcome, hasil. Dan dari segi aspek kepentingan kajian ni wajar untuk kita bincang adalah kemanfaatan. Okey, secara umum atau secara kebiasaannya aspek jangkaan kepentingan atau English dia expected significance ataupun jangkaan kepentingan kajian. Di bab 1 dalam penulisan tesis biasanya akan melibatkan dua perkara iaitu theoretical and practical. Jadi kalau proposal defense contohnya akan ditanya mana you punya penulisan dalam kepentingan kajian atau jangkaan kepentingan kajian ni yang berkaitan dengan theoretical dan juga practical. Theoretical dan practical. Tapi itu biasanya, kebanyakannya. Namun adalah lebih baik jika kita dapat menuliskan significant of research atau significant of study ini melibatkan 4 perkara. Kita boleh perincikan kepada 4 iaitu pertama adalah theoretical. Okay, kedua adalah bab method atau dipanggil methodological. Yang ketiga adalah kita punya dapatan atau finding yang kita panggil empirical. Yang kelima adalah practical. Jadi tanpa kita gugurkan theoretical dan practical, kita cuma menambah lagi iaitu methodological dan empirical atau dipanggil TMEP. Nanti kita akan bincangkan untuk slide yang seterusnya, kita detailkan apa yang dikatakan sebagai theoretical, methodological, empirical dan juga practical. Okey, kepentingan kajian ini juga adalah satu jangkaan yang sebenarnya nanti bila research dah siap, dia duduk dekat bab 5, dekat bahagian conclusion, bab conclusion atau bab kesimpulan di bahagian sumbangan kajian. Jadi make sure nanti bila dah siap tesis, pastikan nanti dekat bab 5 di bahagian sumbangan kajian dan juga kepentingan kajian tu selari. Okey? Alright, jadi ini slide ni gambaran secara nampak dari segi aspek theoretically, methodologically, empirical dan practicals. Okay, ini nak tunjukkan gambaran bahawa kita kalau nak buat kepentingan kajian ada 4 ni. Jadi untuk detailkan 4 ni, Pakcik ada tunjukkan dalam satu template ni supaya kita lagi jelas untuk faham dalam konteks kepentingan kajian. Okey, dalam template ni dia ada 3 bahagian utama. Okey, sebelum tu dekat bahagian kiri tu memang saya tulis 4 perkara tadilah tab TMEP, tab M. Okey, theoretical, methodological, empirical, practical, yang mana bab theoretical tu kita bincang di bab 2, metodologi dalam bab 3 dan bab 4 iaitu memasukkan elemen method dan analisis. Empirical biasanya dalam bab 5 dapatan kajian. Ada juga dapatan kajian masuk dalam bab 4. Ini tak ada masalah lah. Ini merujuk pada outline tesis, kesesuaian tesis di universiti masing-masing. Okey, last sekali practically itu dalam bab 5. So ada 3 bahagian iaitu topik perkara. So kita ni kalau kita buat sumbangan tu ataupun kepentingan kajian tu kita pecah pada 2 iaitu replicate dengan extension. Itu benda yang berulangan ataupun benda yang berkembang. Okey, yang pertama kita nak tengok kat sini adalah sebelum tu dalam topik atau perkara ni boleh diubah sesuai mengikut bidang ilmu. Itu orang kata formatting dia lah. Bukanlah kata saya betul, yang ni kita boleh ubah sesuai. Boleh diubah sesuai mengikut bidang ilmu, kesesuaian dan keperluan dalam proses penyelidikan masing-masing. Jadi template ni membantu untuk memberi gambaran dalam bentuk penulisan bahagian kepentingan kajian. So template ni dia guide kita dalam penulisan supaya tak ada missing. Okey, yang pertama dalam bahagian theoretical kita ada iaitu teori dan konsep. Okey, dalam theoretical apa yang boleh dibincangkan adalah teori atau konsep, iaitu teori, model, kerangka konseptual, prinsip, asas, falsafah, apa lagi dalam konsep? Boleh ada fundamentals, kan, elements,
praktis. Jadi semua perkara tu yang kategori sebagai teori dan konsep tu yang kita guna dalam pendidikan ni, sama ada teori, model kerangka, prinsip, asas, falsafah, fundamental tadi, amalan tadi, kita kena identify sama ada yang tu adalah replicate atau extension. Replicate maksudnya sama seperti apa kajian-kajian lepas guna, jadi kita guna semula. Itu namanya replicate. Extension, kita ada berbeza, kita ada penambahan, kita ada pengubahsuaian. Jadi itu letak dekat box extension. Okey, yang kedua, selain daripada teori dan konsep, teoretikal juga membincangkan dari segi aspek kajian literatur, literature review tu. Okey, sama ada kita gunakan teknik SLR, katakanlah kajian sebelum ni gunakan general review je. Jadi kita gunakan literature review, kita gunakan SLR. Jadi teknik SLR tu kita letak di bahagian box extension, bahagian perkembangan. Meta analisis ke ataupun tanpa teknik. Dia ada teknik itulah SLR, meta analisis. Kalau dia ada juga penulisan kajian literatur tanpa teknik. Yang penting literature review itu adalah berbincang, perbincangan konsep, ulasan dan umum. Okey, umum dan spesifik. Yang kata umum, spesifik, kata spesifik pada umum dia. Alright, jadi kat situ kita kena tulis kat mana yang bahagian replicate, kat mana yang bahagian extension. Jadi dalam teoretika, aspek teori, konsep dan juga kajian literatur. Okey, kita pergi metodologi. Secara besarnya metodologi ada dua, iaitu method dan juga analisis. Di bahagian metodologi ni, kita dah faham ada dua kotak, iaitu pengulangan dan extension. Kita kena tahu satu persatu, bermula pada reka bentuk penyelidikan atau research design. So research design kita replicate ke extension. Kemudian ada falsafah, kaedah, metodologi pilihan, strategi penyelidikan, kesahan, kebolehpercayaan, ufuk masa, time horizon, teknik and procedure, persampelan, unit analisis. So semua proses dalam bab 3 metodologi ni kita boleh bincangkan satu persatu dan nyatakan sama ada kita nak gunakan kaedah metodologi itu adalah replicate ataupun extension. Okey, seterusnya metodologi adalah analisis. So dalam analisis tu memang ada perisian, ada teknik analisis, ada integration analisis, ada interpretation. So semua kaedah analisis yang kita gunakan, perisian ni juga harus ditentukan sama ada secara replicate ataupun extension. Jadi metodologi ada dua, dari segi aspek metodologi dan juga analisis. Jadi penting bahagian ni. Sebab tu kita tambah lagi, bukan teoretikal dengan praktikal je. Jadi penyelidikan tu sendiri, aktiviti penyelidikan itu sendiri menyumbang kepentingan kajian sama ada replicate ataupun extension. Okey, yang keempat adalah empirical. Yang ketiga, empirical. Empirical ni kita punya finding dapatan. Jadi dapatan pendidikan dari keputusan bagi menjawab setiap objektif, research question maupun hipotesis. Itu kita punya finding. So finding tu kita panggil empirical. Finding based pada research question tadi ataupun objektif ataupun hipotesis. Itu dipanggil sebagai sumbangan ataupun kepentingan kajian dari sudut empirical. Yang terakhir adalah praktikal. Inilah yang katakan tadi, yang memberi manfaat, kemanfaatan. Penemuan tadi, penemuan teori, temuan metod, temuan empirikal. Kemudian kemanfaatan tu dekat praktikal. Siapa yang dapat manfaat? Kerajaan, industri, akademik, komuniti. So kalau orang tanya researchnya memberi impak, so itu kita mampu cakap ya. Kenapa? Bila sebut impak, kena ada empat tu lah. Akademik, kerajaan, industri dengan komuniti atau masyarakat. So bila kata research kita dapat menyumbang akademik, akademik ni pengetahuan, kerajaan, dasar ke dan sebagainya, industri, ada kesesuaian dalam industri dalam sudut ekonomi, kemudian komuniti atau masyarakat. Kalau ada keempat-empat tu kita kata berimpak, sumbangan kita berimpak. Jadi dari sudut praktikal ni, dalam sebuah tesis kadang ada orang yang hasilkan sistem, itu kita panggil fundamental dan pengurusan atau panggil fundamental atau managerial. Ada orang yang menghasilkan sistem lah, produk, alat, modul, model, polisi, kit, instrumen, garis panduan, SOP, profiling, indeks dan lain-lain. Jadi dari segi praktikal dia menghasilkan sesuatu dalam kajian yang mana dalam satu objektif tadi membangunkan. Itu jika ada lah. Tapi kalau research dia tidak membangunkan, dia punya bahagian praktikal itu yang beri manfaat. Yang memberi manfaat, yang berimpak kepada akademik, kepada kerajaan, industri, komuniti dan masyarakat. Jadi template ini kita lihat betul-betul dia memberi manfaat pada kita supaya kita tak missing. Jadi bila tulis kepentingan kajian, automatik kita akan bincang dari segi aspek teoretikal, iaitu teori, konsep dan
kajian literatur sendiri. Kemudian kita kena bincang metodologi, metodologi penyelidikan banyak tu daripada reka bentuk, falsafah, kaedah, strategi, kesahan, kebolehpercayaan, informasi, prosedur persamplan, analisis. Kemudian analisis kajian itu sendiri, nak gunakan perisian, interpretation. Tu kemudian nombor 3 adalah empirical. Empirical adalah dapatan kajian kita yang bagi menjawab setiap objektif, research question maupun hipotesis. Dan yang keempat adalah practical. Yang pertama adalah sudut fundamental dan managerial. Sama ada kajian kita dapat menghasilkan sesuatu bersifat sistem, produk, alat, modul, model, polisi, kit, instrumen, garis panduan, SOP, profiling, indeks dan lain-lain. Okey. Kemudian dari segi praktikal juga dari sudut berimpak kepada akademik, kerajaan, industri dan juga masyarakat. So kita ada 4 bahagian yang penting dalam kepentingan kajian dan benda yang sama nanti dekat bab 5. 4 perkara ni. Beza dia dekat bab 1 bau jangkaan, expected, ringkas saja. Nanti dekat bab 5 bab detail. Cuma yang paling penting juga bila dah siap tesis nanti make sure dekat bab 5 sumbangan tu dengan kepentingan kajian yang kita tulis dalam bab 1 tu kita kena selari. Okey, itu saja pendek je untuk konteks kepentingan kajian ni. Walaupun pendek, kena ingat 4 perkara tu bila nak menulis kepentingan kajian tu, dia memberi penemuan dari sudut teori, metod dan empirikal dan memberi manfaat sama ada kajian berbentuk fundamental atau berimpak akademik, kerajaan, industri dan komuniti atau masyarakat. Jadi ingat 4 perkara tu dalam menulis kepentingan kajian. Okey, mohon maaf segala kurang dan kesilapan tu daripada saya. Ucapan terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan juga mendapat sedikit sebanyak ilmu ni, semoga mendapat manfaat bersama. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.